Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni kita akan masuk kita punya topik, okey, topik yang sambungan daripada hari itu, minggu lepas punya lesson planning. Okey, subtopiknya adalah ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik part 2. Okey. Jadi kalau minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan penambahan dan penolakan, yang mana kalau kita nak menyelesaikan penambahan dan penolakan bagi kita punya pecahan algebra masih menggunakan konsep yang sama, iaitu menyamakan penyebut. Okey, cuma perbezaannya adalah dia cuma ada pemboleh ubah. Kalau nombor biasa, pecahan biasa, kita tak ada pemboleh ubah. Kita hanya ada nombor sahaja. Okey, yang menjadi masalah pada pelajar-pelajar sekarang adalah bila macam mana dia ada huruf dekat bawah tu. Awak sebut huruf kan? Macam mana kita nak samakan huruf. Itu jadi nervous lah. Tambah-tambah lagi bila dia dalam konsep pecahan. Okey, so hari ni kita akan masuk macam mana kita nak darab dan bahagikan pecahan algebra. Okey, so pendaraban dan pembahagian. Okey, untuk hari ni kita perlu menguasai konsep pemfaktoran. Ingat lagi pemfaktoran? Okey, bila bab pemfaktoran, kita ada belajar kan daripada dia penuh kita nak faktorkan jadi sikit-sikit di dalam kurungan. Okey, bila cerita saja bab pemfaktoran, biasanya kita akan balikkan dia kepada kurungan. Daripada yang banyak-banyak kita jadikan kepada kurungan. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni. So hari ni, okey, so kita tengok ini yang nak dicontohkan lah. So 2P tambah 4 bahagi P kuasa 2 tolak 4. Okey kelas. Kalau dia bagi soalan macam ni, susah untuk kita kenal pasti atau nak bahagi macam mana ni tak nampak. Okey. Apa yang awak perlu buat adalah awak tuliskan bahagi ini kepada bentuk dia itu pecahan. Okey. So awak akan dapat 2P tambah 4 per P kuasa 2 tolak 4. Okey. Daripada sini, okey, awak kena tengok daripada soalan yang awak dah tukarkan bentuk bahagi kepada pecahan ini, awak faktorkan yang atas dan bawah. Okey, faktorkan atas dan bawah sekiranya boleh. Okay, kalau dah tak boleh faktor lah. Okay, tapi bila kita tengok yang atas ni, kita punya pengangka 2P tambah 4. Okay, bila 2P tambah 4, kita boleh faktorkan, kalau kita tengok betul-betul, bolehkah kita faktorkan P? Tak boleh, sebab dekat 4 tak ada P. Okey, tapi dekat 2 dan 4 ni kita boleh faktorkan 2. Yang mana bila kita faktorkan 2, okey, tengok dekat step yang pertama dia. Yang keluar adalah 2 pada P dan yang keluar adalah 2 daripada 4. Yang mana kalau kita darab dalam balik, kita akan dapat yang asal. Okey, so sekarang kita akan dapat 2 kurungan P tambah 2. Okey, so ini adalah macam mana kita nak faktorkan 2P tambah 4. Okey, so seterusnya, kita nak faktorkan P kuasa 2 tolak 4. Macam boleh tapi macam tak boleh. Bila kita tengok tak ada yang sama, tapi kenapa tiba-tiba boleh difaktorkan? Okey, kita kena ingat balik identiti. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan identiti pemfaktoran. Okey, maaf So 4, sebenarnya kita boleh jadikan dia kepada 2 kuasa 2. Okey, bila identiti pemfaktoran tengok, okey, kita akan dapat P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Ini adalah identiti pemfaktoran A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita kena belajarlah benda ni. Jangan terlupa, kalau awak tak ingat, boleh rujuk balik nota yang minggu lepas. Okey. So bila dalam konsep ini, okay, ini adalah special case. Ingat saya cakap ada satu je special case. Bila mana dua-dua ini ada kuasa 2 dan operasi di tengah-tengahnya adalah negatif. Okey, kita akan dapat satu positif, satu negatif. So P tambah 2 dalam kurungan yang pertama. Yang kedua adalah P tolak 2 dalam kurungan yang kedua. Okey, daripada sini kita akan mansuhkan, okey, atau permudahkan. Okey, kelas. So, awak tengok dalam kurungan 2 dalam kurungan P tambah 2. Dekat bawah ada kan P tambah 2 dan P tambah 2 kita juga berada dalam kurungan. Baru kita boleh mansuhkan P tambah 2 dengan P tambah 2. 2 di depan ni kita tak usik. Okey, 2 dekat depan tu kita tak kacau lah. So kita cuma masukkan P tambah 2 dan P tambah 2. Dan P tolak 2 pun kita tak kacau. Okey, so apa yang tinggal adalah 2 per P tolak 2.
Okey, ini sebabnya kenapa kita kena kuasai konsep pemfakturan itu sendiri. Yang pertama, kita kena kuasai konsep pecahan. Yang kedua, konsep pemfakturan yang mana kita nak fakturkan. Okey, macam mana kita nak fakturkan kalau dia bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Itu kita pakai kaedah darab silang. Okey, macam mana pula kalau kita nak fakturkan kalau dia ada 4 pun boleh ubah. Okey, kita dah belajar benda tu. So, awak kena kuasai konsep-konsep itu. Dan macam mana kita nak fakturkan bila dia melibatkan identiti. Okay. So, bila awak dapat kuasai konsep ini, so awak boleh fakturkan macam ni lah. So, kalau tak, kalau tidak, awak mesti akan buat, 2P tambah 4 per P kuasa 2 tolak 4. 4 dengan 4 tu awak masukkan suka hati. Tak boleh. Okay. Konsep pemfakturan, awak tak boleh nak mansuhkan suka-suka hati. Kenapa saya cakap tak boleh 4 dengan 4 ni dimansuhkan? Sebab 4 ini dia terikat dengan operasi tambah. Dan 4 yang dekat bawah ni terikat dengan operasi tolak. Okay. Tapi yang ini boleh pula Ustazah. Okay. Sebabnya ini dia dah terikat dengan konsep darab. Okay. Darab awak boleh mansuh. Okay. Kalau tambah tolak ada operasi kat tengah-tengah ni, awak tak boleh mansuh. Okay. So next, kita tengok pada soalan yang, kita tengok pada contoh soalan. Okay. Untuk topik ni memang kena banyak contoh soalan lah. Dan kita akan selesaikan sama nanti. So yang pertama, dia bagi A kuasa 2 tolak 1 per 2AB darab B kuasa 2 per 1 tambah A. Okay. So bila awak dapat macam ni, sama juga. Awak nampak ada A kuasa 2 dan ada 1. Benda ni macam tricky sikit. Tapi actually sebenarnya dia adalah identity. Kenapa? Sebab 1, kalau kita kuasa 2, dia akan dapat 1. Okay. So sebab itu awak tengok dekat sini. Okay. Jalan kerja dia yang pertama. Tiba-tiba sahaja A tambah 1. A tolak 1. Sebab ini adalah konsep identity. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Which is kita akan dapat 1 positif, 1 negatif. Okay. So yang kedua. Okay. Per 2AB. Tak payah buat apa-apalah. Sebab 2AB ni memang terang-terang. 2 darab A darab B. Okay. Sama je maksud dia. So darab B kuasa 2. B kuasa 2 maksudnya B darab B. Okay, kenapa dia buat macam ni? Sebab nanti kita nak tengok macam mana boleh mansuh, tak boleh mansuh. Okay, 2AB ni pun kalau awak nak buat 2 darab A darab B pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so per 1 tambah A. Yang ini tak kacau jugalah. Yang ni kita boleh letakkan dalam kurungan. Dia bila macam ni, kalau kita nak mansuh, semua sekali boleh. Tapi awak tak boleh mansuh 1 dan A saja tak boleh. Okay, so bila dah jadi macam ni kan, awak nampak tak bentuk dia ni? Okay. Ingat lagi konsep awak cakap masa awak sekolah rendah, cikgu awak ajar mati silang cikgu. Okay. So bila dah jadi macam ni, kita tengok silang dia, cross kiri kanan dia. Okay. So B dan B. Okay. B dan B ni boleh mansuh. Okay. Sebab itu kita mansuhkan satu B je kan. Untuk dekat 2AB kat bawah, maka yang dekat atas pun kita mati satu je lah. Jangan awak matikan dua-dua B. Okay. Dan sebelah kiri ni pula, kita ada A tambah 1. Dan dekat sebelah bawah, kita ada 1 tambah A. Kenapa A tambah 1 dengan 1 tambah A boleh sama? Sebenarnya, dia adalah benda yang sama. A tambah 1 samalah dengan 1 tambah A. Okay. So, bila kita dah masukkan, yang tinggal adalah A tolak 1 darab B. Okay, ada B satu kat sini. So, B kita letak kat depan, kurungan. A tolak 1 tutup kurungan. Per 2A. Okay, kenapa? Kenapa A ni tak boleh masuk? Okay, sebab A dekat dalam kurungan ini terikat dengan 1. Okay, kalau dia duduk dekat luar, dia boleh masuk dengan A kat bawah ni. Tapi disebabkan dia terikat dalam kurungan, maka dia tak boleh kita mansuhkan. Okay, dia terikat dengan tolak 1 ni. Okay, so next. Okay, kita pergi soalan yang ketiga. Okay, so H tambah K kuasa 2, okay, per 2K tolak H darab 6K tolak 3H per H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Ini nampak macam complicated kan? Tapi senang je. H tambah K kuasa 2. Okay, bila ada kuasa 2, maksudnya benda tu ada 2 kali. Okay, ini masih juga identiti pemfakturan. So, H tambah K, H tambah K. Okay, ingat bila awak dapat soalan macam ni, benda yang awak buat adalah awak fakturkan. Okay, awak fakturkan mana yang awak boleh fakturkan. Okay, seterusnya. 2K tolak H. Tak boleh faktur ke?
memang tak boleh faktor. Okay, 2K tolak H tak ada apa-apa pun yang sama. So, tak boleh faktor lah. Okay, next. Kita tengok 6K tolak 3H. So, kita boleh faktorkan 3. Jangan nak faktorkan 6. Kalau faktorkan 6, 3 mana ada 6? Kan? Okay, so kita faktorkan 3. So, kalau kita darab dalam balik, kita akan dapat benda yang sama. So, 3 darab 2K dapat 6K. 3 darab H dapat 3H. Macam tu. That's why kita faktorkan 3. Okay, dan seterusnya berbalik semula kepada konsep yang tadi, identiti pemfaktoran, which is H kuasa 2 tolak K kuasa 2. Dia punya operasi di tengah-tengah adalah tolak. Maka dia ada 1 tambah 1 tolak. Okay, so bila jadi macam ni, okay, so silangkan. Yang mana kita boleh silangkan. So 2K tolak H, nampak? Adakah dia matikan 2K, 1, 2K, H? Tak kan? Dia mati semua sekali. 2K tolak H dan 2K tolak H. Okay. 3 ni kacau ke? 3 tak kacau. So, 3 kekal macam biasa. Okay. So, dan yang seterusnya yang kat bawah ni. H tambah K dan H tambah K. So, kita mati 1 H tambah K sajalah. Jangan awak matikan 2-2 pula. Okay. Sebab satu lagi ni tolak. Dia tak sama dengan yang atas. Okay. Jadi, apa yang tinggal adalah. Okay. Ingat darab. Kita darab terus. Apa yang pening-pening kepala. Okay. So, 3 dalam kurungan H tambah K tutup kurungan per yang tinggal adalah H tolak K. Okay. So, next. Okay. Ini kali ni ada bahagi pula. Sudah. Bahagi pula. Tadi tu semua darab kan? Okay. So, bila dah bahagi. Okay. Ingat kelas. Konsep darab dan bahagi dia tak sama. Okay. Darab paling senang. Awak boleh darab terus. Okay. Tapi bahagi, awak kena balikkan yang sebelah kanan dan tukarkan operasi operasi bahagi kepada darab. Apa yang saya cakap ni adalah kat sini. Okay. So, kita tengok 5A per A tambah 2B bahagi 2AB per 3A tambah 6B. Okay. Daripada sini, okay, awak jadikan bahagi kepada darab dan awak tukarkan penyebut dan pengangka ni terbalik. Okay. So, saya bukan marah awak nak guna konsep darab silang tu. Sebab masa skor rendah, cikgu cakap darab silang kan. Tapi saya takut nanti dekat jawapan dia awak confuse. Yang mana duduk kat pengangka, yang mana duduk dekat penyebut. Okay. Jadi, kita tukarkan siap-siap. Okay. Bila kita tukarkan siap-siap, 3A tambah 6B ni atas lah. Dia akan jadi pengangka. Dan 2AB akan jadi penyebut. Okay. Daripada sini, dia dah tunjuk jalan mudah, dia dah fakturkan terus. Okay. Dia fakturkan 3. So, yang tinggal adalah A tambah 2B. Okay. Dan yang dekat sini pula, dia memang dah tak boleh faktor dah. Yang boleh faktor sekarang ada 1 je. Okay. Dah selesai macam ni, baru kita boleh mansuh. So, A tambah 2B, A tambah 2B. A. So, yang tinggal adalah 5 darab 3, 15. Okay. 2B. 1 darab 2B. So, jawapan dia 15 per 2B. Okay. Senang je sebenarnya. Okay. Tapi awak kena berani cuba. Jangan salah. Okay. Next. Okay. Jom kita permudahkan satu lagi. Okay. Yang ini konsep dia masih sama. Okay. Ingat. Bila dapat soalan, kita buat apa? Kita permudahkan. Okay. Kita faktorkan yang mana boleh difaktorkan. Okay. Soalan ni awak tengok ada sedikit masalah. Dekat di atas ni dia tak ada kuasa 2. Tapi dekat penyelesaian ada kuasa 2. So actually sebenarnya dia adalah B kuasa 2 kat atas ni. Okay. Yang baru masuk. Okay. So bila kita tengok dapat soalan macam ni. Okay. Rujuk soalan dia dekat bawah ni. Jangan tengok yang atas ni ada salah sikit. So B kuasa 2. A kuasa 2. B kuasa 2. Ini adalah hukum identiti. So bila operasi dia tolak. Maka 1 tambah 1 tolak. A dan B masih benda yang sama. Jangan salah tengok pula Okay, next. A tolak B kuasa 2. Okay, B. Okay. Ini operasi bahagi kan? Bila bahagi kena tukar jadi darab dan kedudukan yang sebelah kanan ni perlu diterbalikkan. Yang mana 8A tolak 4B ni atas. Okay. A tolak B dalam kurungan kuasa 2 duduk dekat bawah. Okay. So, bila awak dah dapat macam ni, so awak fakturkan. Oh, sorry, saya tak siap lagi. Jadi, kita fakturkan 5. Okay, yang tinggal 2A tolak B, tutup kurungan. So, bila dah terbalikkan, kita faktorkan lah. Okay, ini kes tak sama A kuasa 2 tolak B kuasa 2 tak sama dengan A tolak B kuasa 2. Okay, kalau kes yang pertama, dia akan jadi 1 tambah 1 tolak. Tapi kalau untuk yang kedua, dia akan dapat dua-duanya tolak.
Nah, okay, macam saya cakap, A tolak B kuasa 2 bermaksud ada 2 kali A tolak B. That's why kita dapat A tolak B dan A tolak B. Okay, so daripada sini kita fakturkan 4, okay, which is dapat 2A tolak B lah. Dah siap baru kita boleh masuk. Bab mati-mati ni memang best lah. Bab masuk-masuk ni memang cepat je jalan tangan lah. Tapi jangan suka-suka masuk. Kalau tak boleh jangan masuk. Okay, so A tolak B, A tolak B. 2A tolak B, 2A tolak B. Apa yang tinggal? Salin balik. Okay, yang mana kalau cantiknya adalah better nombor sahaja di depan. Jangan nak buat A tambah B 4 kat belakang. Okay, biasa nilai kat tu kat depan. Okay, so 4 kurungan A tambah B per 5 kurungan A tolak B. Okay, so next. Dah tak keluar pula. Okay, jom kita cuba selesaikan beberapa soalan A, B, C, D. Okay, saya nak awak keluarkan kertas dan pen. Kita cuba sama-sama lah macam mana kita nak selesaikan soalan ini. Okay, salin dulu soalan ni. Okay, saya bagi masa sikit. Okay, awak salin soalan. Okay, 2/5B kurungan 15A tambah 25B tutup kurungan tambah A per B. Okay. Tak apa, awak salin soalan A dulu So, next. Kita tengok. Okay. Dia bagi... Oh, tak tukar lagi yang pen. Okay. Dia bagi 2/5B kurungan 15A tambah 25B tutup kurungan tambah A per B. Okay. So, bila dapat macam ni, apa yang awak buat adalah awak fakturkan 15 dengan 25 ni. Kita fakturkan. So, kita akan dapat 2/5B. Okay, kita boleh fakturkan 5. Dalam sifir 5 ada 15 dan 25 kan? So, kita fakturkan 5. Yang tinggal adalah 3A tambah 5B. Okay, tak percaya? Cuba darab dalam balik. 5 darab 3, 15A. 5 darab 5, 25B. Okay, so yang ini salin saja balik. A per B. Okay, next. Okay, so seterusnya, daripada sini kita boleh masukkan 5 dan 5. So, yang tinggal adalah 2B. Okay, so boleh tak kalau saya nak terus darab je? Okay, tak apalah awak tak nampak. 2B. So, yang tinggal adalah 3A tambah 5B. Tutup kurungan. A tambah B. A per B. So, okay. Dah lari pula sikit. Saya buat kat atas ni lah. Ke tak nampak? Boleh. So, bila kita darabkan 2, 3A tambah 5B tutup kurungan per semua sekali dengan B. Tak nampak per semua sekali. Okay, 2 kurungan 3A tambah 5B ni perkan semua sekali dengan B Okay. So, bila kita dah sampai kat sini, jangan tertinggal tambah AB kat sebelah tu. Okay, bila kita dah dapat macam ni, kita boleh selesaikan. So, kita akan dapat 6A tambah 10B. Okay. Tak keluar pula. Sekejap ya. So, 6A. Tak cantik. Nanti saya padam sekejap. Yang dapat, kita dapat 6A tambah 10B per B tambah A per B. Okay. Daripada sini, okay, tengok operasi kat tengah ni adalah tambah, betul? Okay, bila tambah, sekarang ni penyebut kita dah
sama. Bila dah sama, maka boleh diselesaikan. So, kita akan dapat, okay, 6A tambah 10B tambah A per B. Okay, so A dengan A boleh selesai. So, 6 tambah 1, 7A. Tambah 10B per B. Boleh ke kita nak masukkan B? Tak boleh. Okay, B tak boleh kita mansuh. Sebab apa? Sebab B ini terikat dengan tambah 10. Dia bukan dia saja. Dia kalau awak nak mansuhkan dia, dia kena jadi macam ni. B, okay, kurungan 7A tambah 10 per B. Macam ni boleh mansuh. Okay, tapi bila dia dalam konsep macam ni, dia tak boleh dimansuhkan. So, jawapan awak habis sampai sini sahaja. Okay. So, kita tengok betul ke tidak. Okay. So, dapat jawapan? Betul. 7A tambah 10B per B. Okay. So, kita tengok seterusnya. Tak apa, ini memang dah ada jawapan pun. Tapi saya nak awak cuba dengan saya. Okay. So, soalannya adalah 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4 per 3K tambah 2 kurungan. Lepas tu buka kurungan, 3K tolak 2 tutup kurungan. Okay, macam mana kita nak selesaikan yang ini pula? Okay, sekejap. So, macam mana kita nak selesaikan? Soalannya adalah, okay, buat sama-sama 9K kuasa 2 tolak 12K tambah 4 per, okay, 3K tambah 2 dalam kurungan, tutup kurungan, 3K tolak 2 tutup kurungan. Okay, ni soalan. Okay, so daripada sini kita boleh fakturkan. Yang atas ini adalah menggunakan kaedah darab silang. Okay, atau awak boleh guna kalkulator. Okay, so tak apa. Yang guna kalkulator ni saya akan tunjuk link nanti macam mana awak nak tekan kalkulator dengan kaedah lebih mudah. Okay, sebab kalau awak nak buat manual kaedah darab silang, dia akan dapat makan masa lebih banyak lah. Okay, so daripada hasil tekan kalkulator, saya akan dapat, okay, 3K tolak 2 tutup kurungan, 3K tolak 2. Ini hasil daripada saya tekan kalkulator lah. So nanti tak apa, saya akan masukkan video macam mana awak nak tekan kalkulator, guna okay, guna kalkulator masing-masing sebab awak ni kalkulator banyak version kan. Okay, so next per, okay, ini yang atas dia yang kita fakturkan. So yang bawah ni kita salin balik saja. 3K tambah 2 tutup kurungan, okay, 3K tolak 2. Okay, apa yang sama? 3K tolak 2, 3K tolak 2. Betul? Yang sebelah ni tak sama sebab 1 tolak, 1 tambah. Maka jawapan akhir kita cukuplah sekadar 3K tolak 2 per 3K tambah 2. Okay. Siap pula. Sekejap saya tunjukkan sebelah ni. Jawapan akhir adalah 3K tolak 2 per 3K tambah 2. Itu untuk jawapan akhir. Tulisan buruk sikit. Okay. Okay. Ingat, kita kena fakturkan apa yang kita boleh fakturkan. So, macam kes yang kat atas ni, okay, ini adalah konsep AX kuasa 2 tambah BX tambah C. So, kita kena gunakan kaedah darab silang. Atau, kalau kita dalam soalan macam ni, kita boleh direct guna kalkulator. Okay, macam mana? Nanti saya akan tunjukkan kaedah penggunaan kalkulator macam mana. Okay, so next. So, soalan yang seterusnya, okay, ada 2 soalan lagi. Okay, tapi tak apa. Sebenarnya saya dah bagi awak dengan jalan kerja pun. Okay, ini soalannya adalah 12M tolak 18M kuasa 2 per 4N kuasa 2 tolak 16N. Darab N per M. Okay, so macam biasa, fakturkan yang mana kita boleh fakturkan. So, daripada
Sini kita boleh fakturkan 6M. Okay, so yang ni adalah 2 tolak 3M. Okay, so yang bawah ni pula kita boleh fakturkan 4N. N boleh keluar dua-dua. Yang mana dekat sini nanti tinggal 4 je. N dah tak ada lah. Okay, sebab N dekat yang dalam dekat 16 ni cuma satu. So, bila awak fakturkan N, maka tak ada N lagi dah dekat dalam kurungan ni. Okay, so bila awak dah fakturkan, baru boleh mansuh. Ingat saya cakap. So, nombor tak apa mansuh atas bawah ya. Kita sekarang ni bercerita yang bab macam ni. Okay, kalau dia ada bagi darab macam ni, maksudnya awak kena darab lah, mati. Orang kata mansuh silang. Okay, so N dengan N mansuh. M dengan M pun masuk. So, 6 bahagi 4. So, kita dapat 3/2. Apa yang tak berubah? Salin balik sahaja. So, jawapan akhir adalah 3 dalam kurungan 2 tolak 3M. Tutup kurungan per 2 tutup kurungan N tolak 4. Okay. So, ini adalah contoh yang terakhir. Okay, saya nak awak tengok betul-betul contoh ni nanti sebab awak akan jawab soalan. Okay, saya takut nanti kalau awak tak kuasai, dia akan jadi huru-hara lah. Saya yakin mesti akan ada yang termasuk suka hati je. A tolak B, A dengan A boleh masuk, B dengan B boleh masuk. Awak tengok jawapan nanti. Mesti ramai yang akan masukkan benda tu. Okay, so saya harap awak jawab dengan berhati-hati. Jangan cuai. Okay, so next. Okay, jadi untuk latihan hari ni banyak sikit. Okay, minggu ni kerja rumah banyak sikit. Okay, ini adalah jom cuba 2.3 sambungan daripada latihan yang hari tu. Okay, cubanya kita start dengan nombor 6 sampai nombor 10. Okay, so ini homework. Okay, so next task, awak ada 2 task minggu ni. Next task adalah okay, so next task adalah awak ada assignment. Okay, ini adalah assignment awak. Okay, tadi homework Homework macam biasa. Hantar hari ni atau esok paling lambat. Assignment awak dihantar pada tarikh 28 Februari. Okay. Okay. So, apa yang saya nak awak buat adalah dengar betul-betul. Okay. Atau baca betul-betul. Okay. Sila buat seperti berikut. Okay. Awak boleh buat dalam bentuk slide, buku scrap atau lain-lain mengikut kreativiti awak. Kalau awak pandai, adik-beradik awak pandai guna apps ke apa-apa ke, terpulang. Okay, macam mana kita nak buat slide? Betul? Okay, so awak buat PowerPoint macam mana yang saya buatkan selama ni. Okay, tapi untuk soalan, okay, of course lah, matematik mesti ada soalan kan. Okay, untuk soalan awak buat cantik-cantik, awak snap gambar, masukkan dalam awak punya slide. Okay. So, masukkan gambar tu jangan masuk satu A4 semua sekali. Masuklah asal boleh nampak jelas kurang-kurangnya. Jangan satu A4, satu gambar. Lepas tu tulisan awak halus je. Saya nak tanda pun susah. Okay. So, awak buat macam tu. Okay. Lepas tu, dia punya format. Okay. Yang pertama sekali mesti ada muka depan lah. Kalau awak buat buku scrap, muka depan. Kalau awak ada slide PowerPoint, macam saya buat yang first kali tu kan tajuk kita kan. Okay. So, muka depan awak adalah nama, tingkatan, dan tajuknya adalah pemfakturan dan pecahan algebra. Okey. Muka surat yang kedua, awak kena buat peta minda bagi topik 2. Okey, peta minda ni better, okey, lebih baik satu je saya nak. Nama pun peta minda. Tak ada orang buat peta minda satu topik banyak-banyak kan. Satu topik tu awak sub-subkan dia. Okey. So kalau awak pandai guna apps, kita ada banyak apps sekarang, okey, sila guna dan tunjukkan kreativiti tu dalam awak punya slide. Tapi kalau awak tak pandai guna slide, tak pandai guna apps sangat, awak buat pakai dalam kertas A4 awak, buat cantik-cantik, buat color-color semua. Okay. Kreatif dia ada markah. Okay. Cantik-cantik kemas-kemas. Tulisan jangan macam cakap ayam. Okay. Then awak masukkan gambar tu dalam slide awak. Okay. So, dan yang terakhir adalah of course soalan. Okay. Soalan saya akan bagi kat sini. Lepas ni. Okay. Tapi, dengar betul-betul. Jawapan ini awak hantar pada classwork masing-masing. Bukan dekat Telegram. Saya akan buka, okay, assignment matematik dekat awak punya classwork. Awak tahu kan classwork kan? Cikgu-cikgu awak hantar assignment, hantar tugasan dekat classwork. Okay, so awak hantar awak punya kerja rumah dekat classwork. Okay, so tempoh saya akan bagi pada 28 Februari. 28 tarikh ni tak ada nego. Okay, so 28 Februari ni, okay, awak submit dan nama yang hantar akan automatik masuk kat ada 5 lah. Siapa yang hantar, siapa yang tak hantar. Okay. So, markah jadi markah PPT awak. Okay. So, nanti saya akan buka tapak. Jangan pula awak main masuk dekat mana-mana punya ni. Awak masuk dekat tapak ni, subjek matematik. Which is tajuk je adalah assignment matematik 1. Okay. So, ini adalah latihan-latihannya. Sebenarnya daripada buku teks je. Saya ambil daripada buku teks. Sebab apa? Sebab awak boleh rujuk jawapan.
Kan? Awak ada buku teks kan? Okay. So, soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan yang terakhir 8, 9, 10. Ada 10 soalan. Okay. So, tolong jawab. Tolong buat. Tak faham, awak boleh tanya saya. Kalau saya lambat sangat respon, awak boleh tanya kawan-kawan awak yang boleh dapat. Awak boleh tanya sini-sini awak. Atau boleh tanya mak ayah awak kalau dia orang pandai. Tak ada masalah. Okay. So, untuk tanya soalan, okay, awak boleh PM saya dekat WhatsApp. Tanya soalan urgent kan? Boleh tanya kat WhatsApp. Jangan tanya kat Telegram. Kalau Telegram, saya lambat respon. Sebab Telegram penandaan. Okay. So, itu saja daripada saya. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau tak ada Ustazah, apa-apa. Yes. yang soalan tu kena masuk dalam slide sekali ke? Lebih baiklah. Okay. Masukkan dalam slide awak supaya saya tahu awak jawab soalan yang mana. Okay. Okay, macam saya bagi slide dekat awak ni dalam bentuk soft copy kan. Okay, so siapa yang pandai main komputer tu, awak just cut je apa yang saya bagi, masukkan cut soalan tu, lepas tu masukkan jawapan. Awak tak payahlah salin balik soalan tu. Okay, sebab ni kan dalam bentuk gambar kan. Awak copy, awak cut. Okay, tanya adik-beradik awak, mesti ada yang pandai tu nanti. Okay, ada apa-apa soalan lain? Tak ada Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, saya akhiri kelas saya pada hari ini, okey. Dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.